Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anda semua? Okay, kali ini saya bercadang nak buat peperangan Uhud, yang mana ramai juga yang request untuk buatlah kisah peperangan, iaitu peperangan Uhud. InsyaAllah kita akan buat pada hari ini kisah peperangan Uhud. Bagaimana peperangan Uhud boleh berlaku daripada awal sampai lah habis, insyaAllah. Cuma mungkin tak secara detail, tapi adalah selit-selit saya cuba bagi bayangan bagaimana peperangan Uhud ni boleh berlaku dan kenapa peperangan Uhud ni boleh berlaku. Baik, bila kita bercakap berkaitan dengan peperangan Uhud, matlamat nombor satu dalam peperangan Uhud kita kena tahu. Dia ada matlamat nombor satu, ada objektif nombor satu puak-puak Quraisy kafir pada ketika itu. Satu sahaja matlamat mereka adalah nak membunuh Muhammad. Kenapa? Sebabkan mereka nak tebus kekalahan mereka, nak tebus kemaluan mereka disebabkan mereka malu dalam peperangan Badar yang hanya disertai oleh 300 orang sahaja tentera Islam, tapi berjaya menewaskan 1000 orang tentera kafir Quraisy. Jadi mereka malu. Sebab apa? Sebab semua semenanjung Arab, negara-negara Arab yang lain, Yaman, Syria dan sebagainya, mereka dah maklum, mereka dah tahu yang Mekah dikalahkan dengan satu kerajaan yang baru saja 2 tahun ditubuhkan, itu kerajaan Madinah. Maka disebabkan itulah mereka dendam, mereka malu, nak tebus kekalahan mereka, nak jatuhkan kerajaan Muhammad. Dan sebab yang lain juga kerana Ikrimah dia berdendam dengan Nabi disebabkan kematian ayahnya Abu Jahal, maka dia nak tewaskan Nabi. Dan adalah di antara orang-orang kafir Quraisy yang mereka ada personal punya sebab. Salah satunya adalah mereka nak membunuh Sayyidina Hamzah. Itu personal masing-masing punya. Tapi yang the big, yang the besar punya matlamat adalah nak menjatuhkan kerajaan Muhammad dan nak membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila mana time mereka buat mesyuarat, bila mana mereka ada mesyuarat, ada perbincangan bagaimana strategi nak jatuhkan kerajaan Muhammad, bagaimana nak membunuh Muhammad, apakah taktik yang perlu digunakan untuk biar taktik itu berkesan kepada kerajaan Muhammad dan sebagainya. Dan dalam ramai-ramai itu adalah seorang yang sangat berpengaruh dalam kota Mekah pada masa itu. Ya, dialah ahli keluarga Nabi SAW, Abbas ibn Abdul Muttalib. Dia adalah ayah saudara kepada Nabi SAW. Ketika itu Abbas belum lagi masuk Islam. Yang masih lagi tinggal dekat kota Mekah adalah Abbas ibn Abdul Muttalib. Maka dalam pembincangan itu Abbas dia bagi cadangan, bagi nasihat kepada Ikrimah, Khalid Al-Walid, Abu Sufyan dan sebagainya supaya tidak meneruskan peperangan, supaya tidak cetuskan mana-mana peperangan lagi. Belajar daripada sejarah yang mana peperangan Badar dah ramai dah tentera-tentera kita, ramailah rakyat-rakyat Mekah yang telah mati. Belajar daripada pengalaman. Sudah-sudahlah menempuhkan ataupun sudah-sudahlah numpahkan darah sesama kita, kata Abbas. Tapi disebabkan tak ramai yang sokong Abbas, kenapa? Sebab lebih ramai yang sokong untuk menyerang kota Mekah. Maka bila mana dendam menguasai diri, disebabkan mereka dendam dengan kerajaan Muhammad, disebabkan mereka dendam dengan Muhammad dan beberapa orang sahabat, maka mereka memutuskan untuk menyerang kota Madinah pada ketika itu juga. Sebulat suara. Maka sokongan ataupun suara Abbas tidak diterima. Meskipun Abbas adalah orang yang terpengaruh dekat kota Mekah pada masa itu, hasil pembincangan musyarat tak menyembelahi dirinya, maka dia tulis satu surat hantar kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak saudara dia. Dia menulis satu surat, dia hantar kepada anak saudara yang Muhammad. Surat itu diceritakan apa yang berlaku dekat kota Mekah sekarang, bagaimana mereka menyusun strategi, bagaimana mereka berbuat perbincangan untuk menyerang kerajaan Madinah pada masa itu. Maka dihantar kepada Muhammad, dia upah seorang lelaki untuk pergi hantar terus kepada Muhammad. Dan bila sampai kepada tangan Nabi SAW satu surat, dan upah tu kata, ataupun orang yang diupah tu kata, ini surat daripada ayah saudara kamu Abbas. Dan kata Abbas, surat ini sangat penting. Jadi ketika itu bila mana Nabi dapat surat, Nabi bersama dengan seorang sahabat yang bernama Ubay ibn Ka'ab. Lalu Nabi minta Ubay ibn Ka'ab untuk baca isi surat tu. Maka ketika mana Ubay baca sahaja isi surat tu, maka kata Nabi, wahai Ubay, rahsiakan apa yang ada dalam isi ini kepada semua para sahabat kita yang lain. Rahsiakan dulu, jangan bagi tahu siapa-siapa. Maka bila mana mereka meneruskan perjalanan, mereka sampai dekat rumah Sa'ad ibn Rabi'. Mereka sampai dekat rumah Sa'ad ibn Rabi' dan mereka berbincang. Nabi SAW, Ubay ibn Ka'ab dengan Sa'ad ibn Rabi', mereka berbincang di antara satu sama lain isi surat tersebut. Dan dalam rumah Sa'ad ibn Rabi' itu dia ada isteri dia. Isteri dia macam curi-curi dengar ataupun terdengar perbualan mereka. Dan ketika mana Nabi dan Ubay pulang daripada rumah Sa'ad, maka isteri tanya kepada Sa'ad, wahai suamiku, apa yang dibincangkan bersama Nabi SAW? Apa yang dibincangkan dengan Rasulullah? Aku nampak seolah-olah sangat serius, sangat penting apa yang dibincangkan. Maka kata Sa'ad, wahai isteriku, andai kata kamu mendengar apa yang dibincangkan oleh kami, maka rahsiakan.
rahsiakan. Andai kata kamu tak dengar, maka kamu tak perlu tahu. Tengok bagaimana sahabat sangat menjaga rahsia Nabi SAW. Sangat menjaga rahsia Nabi. Maka bila mana Nabi sampai ke rumah, maka Nabi tidur. Maka Allah datangkan kepada Nabi 5 mimpi. Dalam satu malam Allah datangkan 5 mimpi, 5 tanda kepada Nabi SAW. Yang pertama sekali adalah Allah perlihatkan kepada Nabi yang ada seekor lembu yang disembelih. Mimpi yang kedua adalah hujung pedang Nabi patah. Dan mimpi yang ketiga adalah banyak-banyak pedang Nabi, ada satu pedang yang terkeluar sendiri daripada sarang dia. Dan yang keempat adalah Nabi memasukkan tangan dalam baju besi. Dan mimpi yang kelima adalah Nabi nampak Nabi sedang menyeret ataupun sedang menyeret satu ekor kibas. Maka bila mana Nabi terjaga daripada mimpi, maka pagi ataupun esokan harinya Nabi pergi ceritakan kepada para sahabat. Dia ceritakan semua mimpi dia kepada para sahabat, 5 mimpi dia. Maka kata para sahabat, "Ya Rasulullah, apakah tanda mimpi kamu ya Rasulullah?" Maka Nabi kata, "Yang pertama kali aku melihat seekor lembu yang disembelih adalah ada dalam kalangan sahabat-sahabat aku yang join peperangan Uhud akan syahid dalam peperangan. Yang kedua," kata Nabi, "salah seorang daripada sahabat aku yang sangat dekat dengan aku pun akan syahid dalam medan perang." Dan yang ketiga, kata Nabi, akan berlaku 2 peristiwa yang sangat besar. Cuma wallahu alam peristiwa apa. Okey, yang keempat adalah kita akan melawan musuh dengan cara kita akan bertahan dalam kota Madinah. Dan yang kelima adalah dalam peperangan Uhud, kata Nabi, aku akan membunuh seorang lelaki dalam kalangan Arab Quraisy. Cuma wallahu alam siapa. Maka mereka proceed kepada perbincangan yang nombor 4. Mereka bincang apa yang kita nak buat dengan tafsir nombor 4, iaitu berperang dekat dalam kota Madinah ataupun bertahan dekat kota Madinah ataupun luar kota Madinah. Maka bila mana mereka berbincang, maka keluar satu keputusan yang mana mereka ni kena berperang di luar kota Madinah, tak boleh nak bertahan dalam kota Madinah. Maka Nabi pun buat persiapan, pakai baju besi dan sebagainya, dan Nabi mengarahkan 3 orang untuk pegang bendera masing-masing. Maka Nabi meneruskan perjalanan untuk pergi berperang dan perang Uhud. Dan maka bila mana berlaku peperangan Uhud, berlangsung peperangan Uhud, kita tahulah peperangan Uhud ada 2 fasal. Fasa pertama, Islam menang. Fasa pertama, Islam dah menang dan tentera-tentera Quraisy terus melarikan diri. Tapi disebabkan ada segelintir tentera-tentera memanah tidak stay di tempat yang diperintahkan oleh Nabi, maka ketika itulah Khalid Al-Walid dia nampak ada satu peluang yang sangat besar yang kita kena serang pada ketika itu juga. Maka ketika itu jugalah Khalid Al-Walid bersama Ikrimah Ibn Abu Jahal, mereka menyerang sahabat dan menyerang Nabi SAW. Sampailah ketika itu ramai di antara para sahabat yang syahid. Sampaikan Nabi cedera parah. Bayangkan Nabi pun cedera parah ketika itu. Sampaikan para sahabat menyangka Nabi sudah wafat. Saking kalutnya keadaan pada masa itu, sampaikan para sahabat pun menyangka yang Nabi dah wafat. Sampaikan ada di antara para sahabat dah lemah semangat. Dah lemah semangat disebabkan mereka menyangka Nabi dah wafat. Maka Nabi tahu yang ada dalam kalangan sahabat ni menyangka dia dah wafat dalam keadaan dia hanya cedera parah. Kepala Nabi macam cedera dalaman. Di kepala Nabi ada satu cedera dalaman ataupun terbelah sedikit dekat kepala Nabi. Maka ketika itu jugalah Nabi dia nak memanjat ataupun nak menaik satu batu yang tak terlalu besar, yang tak terlalu tinggi, tapi tempat itu bila Nabi naik, semua sahabat boleh melihat Nabi. Tapi apakah daya, Nabi tak mampu disebabkan seluruh badan Nabi dipenuhi dengan darah. Dipenuhi dengan darah, dipenuhi dengan luka, disebabkan ramai tentera-tentera musuh nak serang Nabi. Sebab apa? Sebab objektif utama Uhud adalah nak pergi bunuh Muhammad. Nak bunuh Muhammad. Maka disebabkan itulah ada salah seorang sahabat Nabi, Talha, Sayyidina Talha, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah," ditawarkan diri kepada Nabi untuk Nabi naik di atas belakang dia. "Ya Rasulullah, naiklah di atas belakang aku ya Rasulullah. Pijaklah aku ya Rasulullah. Pijaklah belakang aku ya Rasulullah. Aku akan bantu kamu untuk biar pastikan semua sahabat mengetahui yang kamu masih hidup dan kamu boleh susun balik strategi." Maka Talha pertundukkan badan dia. Maka Nabi pijak di atas badan Talha dan Nabi bagi arahan. Dan ketika itu jugalah kata Nabi, "Talha, sesungguhnya kamu adalah ahli syurga wahai Talha. Sesungguhnya kamu adalah ahli syurga wahai Talha." Dan ketika itu juga berlaku, Nabi susun balik strategi. Bila mana dah tak terurus, Nabi susun balik pasukan pemanah duduk sebelah sini, pasukan berkuda duduk sebelah sini, pasukan pedang duduk sebelah sini. Nabi susun betul-betul balik. Di akhir peperangan ini dimenangi oleh tentera kafir Quraisy dan Nabi mengarahkan ke semua para sahabat untuk naik satu bukit Uhud yang paling tinggi. Dan naiklah semua para sahabat ke naik bukit Uhud yang paling tinggi. Jadi itu untuk video kita kali ini.
separuh berkaitan dengan peperangan Uhud. Nanti saya akan kongsikan bab yang kedua ataupun fasa yang kedua, bagaimana peperangan Uhud berlaku dan apa yang terjadi selepas mana peperangan Uhud berlaku. Ramai para sahabat yang telah syahid dalam peperangan Uhud, ramai syuhada, dan Nabi mengumpulkan para syuhada itu. Saya akan ceritakan dalam video seterusnya, insya-Allah. Jadi itu saja video kita kali ini. Adakah anda belajar sesuatu dalam video kita kali ini, dan anda kata anda suka dengan video kita kali ini, faham dan boleh belajar sesuatu daripada video kita kali ini, pastikan anda tekan button subscribe dan anda tekan button share, kongsikan kepada semua orang supaya semua orang mendapat manfaat yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, satu lagi sebelum saya habiskan video kita kepada kali ini, iaitu saya nak kongsikan kepada anda, iaitu satu produk itu daripada saya sendiri. Saya sendiri yang buat produk ni, saya sendiri yang pergi beli bahan, saya sendiri yang baking. Okey, produk ni daripada saya dan saya belajar formula resepi macam mana nak hasilkan satu cookies yang sangat sedap. Okey, saya ada produk yang bernama The Snack Cookies, yang mana The Snack Cookies ni adalah daripada saya sendiri, yang saya sendiri pergi belajar macam mana nak buat cookies yang sedap. Okey, just nak share kepada anda, saya ada dua flavor. Saya ada dua preser, iaitu yang dekat tangan saya adalah preser V Cookies. Kalau V Cookies adalah daripada vanilla butter, anda boleh tengok gambar yang lebih jelas. Okey, V Cookies daripada vanilla butter, dan satu lagi adalah Cha Cookies pun sama, anda boleh tengok gambar yang lebih jelas. Okey, ini adalah dua preser yang kita sengaja buat kepada siapa-siapa yang peminat coklat, maka dia akan minat Cha Cookies. Tapi kalau anda jenis yang minat kepada vanilla, anda mesti minat kepada V Cookies, iaitu vanilla butter. Kita tengok banyak feedback daripada customer kami, bila mana sampai The Snack Cookies, sampaikan mereka ni berebut-rebut nak makan. Berebut-rebut nak makan disebabkan saking sedapnya The Snack Cookies. Ada tu di antara customer kami yang bila order 3 botol dia orang kata tak cukup, bila order 5 botol dia orang kata tak cukup. Jadi macam mana nak order? Just order je, nombor kat bawah ni, tekan je nombor WhatsApp kat bawah, nanti akan ada tim kita yang reply. Okay, insyaAllah itu di antara value manfaat yang saya boleh kongsikan dengan anda. InsyaAllah kalau boleh tengok dekat feedback kami, banyaklah customer kami yang dah makan, banyaklah customer kami yang puji kesedapan The Snack Cookies. Sedap macam mana, anda kena try. Anda kena try dulu, barulah anda tahu macam mana sedapnya The Snack Cookies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.